Baik, contoh yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum. Baik, mari kita lihat terjemahan dia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengazabmu jika dia menghendaki. Baik, tengok di situ perkataan lebih mengetahui. Baik, lebih mengetahui. Kalau tengok terjemahannya ada perkataan lebih. Kalau ada perkataan lebih dalam bahasa Arab, orang Arab panggil isim tafdil. Kalau isim tafdil, dia punya pattern af'alu. Kalau pattern af'alu, depan dia mesti ada hamzah. Baik, kat sini isim tafdil dia ialah a'lamu. Dekat depan dia ada penambahan huruf hamzah ni. Hamzah ni mewakili perkataan lebih. Baik, kalau saya buang hamzah, saya kata alim. Alim maksudnya orang yang mengetahui. Kalau saya tukar jadi maklum, saya guna pattern maf'ul. Maklum pattern dia maf'ul, terjemahan dia yang diketahui. Kalau saya tukar a'lam ni, saya tambah syaddah dengan alif kat tengah. Saya kata alam. Alam maksudnya sangat mengetahui ataupun maha mengetahui. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Baik, mari kita lihat terjemahannya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahanmu. Baik, sedikit penjelasan tentang ayat ini. Ayat ini Allah beritahu kepada kita bahawa sedekah itu tunjuk baik, kalau tak tunjuk lagi baik. Maksudnya kat sini ialah sedekah ni tunjuk dengan tak tunjuk dua-duanya baik. Cumanya kalau ditanya mana lagi baik, sedekah tunjuk ke sedekah tak tunjuk, maka jawapannya ialah sedekah tak tunjuk itu adalah lebih baik. Baik, sedekah tak tunjuk itu adalah lebih baik. Tapi sedekah tunjuk pun baik juga. Perlu kita perlu kadang-kadang menunjukkan sedekah untuk jadi contoh teladan kepada orang yang lain. Baik, tengok kat situ perkataan lebih baik. Perkataan lebih baik itu dalam bahasa Arab dia adalah isim tafdil. Kalau isim tafdil, pattern dia af'alu. Kalau pattern af'alu, ada hamzah kat depan. Mari kita tengok dalam ayat ni, manakah isim tafdilnya. Baik, adakah perkataan in? Kalau in bukan, sebab af'alu tadi hamzah bari atas. Baik, tak ada yang ada hamzah kat sini, tak ada langsung. Jadi manakah isim tafdil dia kat sini? Baik, isim tafdil dia dekat sini ialah perkataan khairun. Baik, khairun ni dia adalah isim tafdil, terjemahannya lebih baik. Tadi kita kata kalau isim tafdil pattern dia af'alu. Kalau pattern af'alu sepatutnya ada hamzah, tapi perkataan ni dia terkecuali. Perkataan khairun ni dia tak ikut kaedah. Sepatutnya kalau nak bagi ada perkataan lebih, kena ikut kaedah, iaitu kena tambah hamzah. Tapi perkataan ni terkecuali. Satu perkataan ni sahaja dia tak ada hamzah, tapi terjemahan dia ada perkataan lebih. Baik, kalau kita nak
berterima kasih kepada orang, kita pun kata jazakallahu khair. Maksudnya ialah semoga Allah balas kau dengan yang lebih baik. Orang bagi kita sesuatu, kita pun doakan kepada dia, semoga Allah bagi kau, semoga Allah balas kau sesuatu yang lebih baik. Baik, khair maksud dia ialah lebih baik. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Baik, mari kita lihat terjemahan. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Ayat ni cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu pemuda yang lari daripada masyarakat dan raja yang nak bunuh mereka. Mereka lari menyorok kat dalam gua. Dalam gua mereka tidur. Bangun daripada tidur tu, Allah bangunkan mereka. Allah nak tengok siapa yang betul kiraannya. Baik, bangun dari tidur, ada yang kata mereka tidur 1 hari atau separuh hari. Ada yang kata pula Tuhan lebih tahu, biar saja. Tuhan lebih tahu berapa lama kita dah tidur. Baik, manakah jawapan yang betul? Siapakah yang tepat mengira? Tak ada siapa yang betul kiraan dia. Tak ada siapa yang betul kiraan dia. Sebab mereka tidur sebenarnya bukan sehari, bukan sebulan, mereka tidur 300 hari. Tapi ada satu golongan tu dia jawab Allah lebih tahu, Tuhan lebih tahu. Itu jawapan yang sesuai dengan keadaan tu. Baik, sedikit penjelasan tentang ayat tu, mudah-mudahan jelas. Mari kita bincang dari segi bahasa Arabnya. Tadi kita sedang membincangkan isim tafdil. Baik, kalau tengok terjemahan, lebih tepat ni isim tafdil sebab ada perkataan lebih. Kalau dalam bahasa Arabnya, yang mana satu isim tafdil? Yang isim tafdil ni ialah yang ada hamzah. Adakah ini isim tafdil? Bukan, sebab isim tafdil pattern dia kena af'alu. Af'alu, dia kena ada 4 huruf paling kurang. Adakah amadan? Baik, amadan ni 4 huruf dah ni, tapi isim tafdil tadi huruf keduanya mati. Huruf kedua dia af'alu. Huruf kedua mati. Yang ni tak mati, jadi ni bukan. Baik, isim tafdil dia kat sini ialah ahsa. Baik, ahsa tu sama pattern dengan af'alu. Baik, cuma ujung dia ni tak sama. Sepatutnya kalau isim tafdil pattern dia af'alu, ujung kena bayi depan. Tapi ya ni huruf sakit. Oleh kerana ya ni huruf sakit, jadi tak boleh letak baris. Tapi dia tetap dikira sebagai isim tafdil sebab kat depan ni dah ada hamzah, huruf keduanya mati, huruf ketiga baris atas sama dengan af'alu, cuma ujung tak sama. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Terjemahan dia, dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Baik, sedikit penjelasan tentang ayat ini. Ayat ini cerita tentang sebuah kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kisah tentang pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun tu dia ada kekayaan yang besar. Lalu ketika dia sedang bersembang-sembang dengan kawan dia, dia pun mengatakan kepada kawan dia, harta aku lagi banyak dari kau, pengikutku lebih kuat. Kenapa dia kata begini? Dia kata kerana barangkali dia bangga. Dan bangga terhadap harta yang banyak, pengikut yang ramai, sebenarnya satu perkara yang salah lah. Kat dunia ni sebenarnya harta yang banyak tu ujian, pengikut yang banyak tu pun ujian. Kalau nak bangga kalau lulus ujian. Tapi lulus ujian tu kita hanya tahu di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti baru tahu lulus ke tak lulus. Baik, adapun di dunia ni kita tak tahu. Harta yang banyak tu sebenarnya ujian, jadi tak boleh nak bangga.
Tapi pemilik dua kebun ni dia silap menilai. Silap menilai. Kerana apa? Kerana apa dia boleh silap menilai tu? Kerana tiada ilmu. Orang yang beriman yakin bahawa harta yang banyak, pengikut yang ramai tu adalah di antara ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh nak berbangga pada perkara tersebut. Baik, tengok kat situ perkataan a'azzu. Baik, perkataan a'azzu maksud dia ialah lebih kuat. Lebih kuat. Baik, kita selalu dengar perkataan aziz. Aziz maksudnya maha kuat. Kita juga selalu dengar perkataan azza. Kita selalu sebut Allah azza wa jalla. Baik, kalau azza maksudnya dia telah kuat. Tapi kat sini ada hamzah. Oleh kerana ada hamzah, maka terjemahannya kena tambah perkataan lebih. Baik, seterusnya tengok perkataan aksaru. Aksaru maksud dia ialah lebih banyak. Kita selalu dengar perkataan kasir. Kasir maksud dia banyak. Tapi kalau aksaru maksud dia ialah lebih banyak. Saya ulang tuan-tuan. Banyak dalam bahasa Arab kasir. Kasir tak ada hamzah. Kalau tambah hamzah, terjemahannya lebih banyak. Baik. Okay, tadi kita telah nyatakan bahawa isim tafdil huruf kedua kena mati ya. Tapi kat sini huruf kedua tak mati. Kenapa dia tak mati? Sebab ada sebab yang tertentu lah. Sebabnya ialah kat sini syaddah ni. Kat sini syaddah, kalau sini mati tak boleh nak baca. Jadi terpaksa hidupkan. Baik, saya ulang tuan-tuan. Isim tafdil sepatutnya patternnya af'alu, huruf kedua mati ya. Jadi kat sini sepatutnya mati. Tapi kalau ini ain ni kita matikan, tak boleh nak baca ni sebab ni pun mati juga. Jadi terpaksa dihidupkan huruf yang selepas hamzah ni. Sepatutnya mati ya, tapi kat situ terkecuali dia tak boleh nak mati. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Terjemahannya, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Baik, sedikit penjelasan tentang makna ayat ni. Ayat ni cerita tentang Nabi Yusuf. Dulu Nabi Yusuf ni orang yang paling handsome pada zamannya, menyebabkan wanita-wanita zaman tu terpikat, sehingga menyebabkan isteri tuan kepada Nabi Yusuf ni cuba menggoda Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf kata, penjara lagi aku suka. Maksudnya kat sini, baik aku masuk penjara daripada aku mengikut ajaran mereka. Baik, ada satu ayat penting dalam ayat ni perlu kita ambil perhatian. Ayatnya ialah Nabi Yusuf kata, kalau kau tak hindarkan aku, kalaulah bukan kerana kau yang jaga aku, kalaulah bukan kau yang pelihara aku daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung. Tentu, dia kata kat sini tentu kalau Allah tak pelihara aku, pasti aku akan cenderung untuk memenuhi ajaran keinginan mereka. Baik, ayat ni penting untuk kita ambil perhatian. Ayat ni menunjukkan bahawa Nabi Yusuf merendah diri. Ada sebahagian orang dia rasa dia power, dia hebat. Ada sebahagian orang dia rasa dia sudah kuat, dia sudah hebat. Sedangkan sebenarnya orang yang hebat sebenarnya orang yang menyedari bahawa dia hanya mampu mengelak diri dari maksiat. Dia hanya mampu buat kebaikan kalaulah Allah bantu. Kalau Allah bantu, dia boleh buat baik. Kalau Allah hindarkan dia dari kejahatan, maka dia boleh hindarkan diri dari kejahatan. Orang beriman percaya bahawa la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Orang beriman yakin kalau Allah kehendaki, maka perkara itu berlaku. Orang beriman yakin kalau Allah tolong, insya-Allah kita boleh buat macam-macam perkara. Baik, kita tengok kat situ. Tadi kita bincang tentang
Isim tafdil. Isim tafdil tu ialah isim yang ada perkataan lebih. Baik, kat sini ada perkataan lebih. Tapi selepasnya ganti nama diri pula. Kat sini saya telah merahkan perkataan sukai. Baik, yang aku ni daripada ya ni. Ya ni aku. Yang perkataan lebih ni dari Hamzah ni. Sukai ni daripada perkataan habbu ni. Ahabu maksudnya lebih suka. Ahabu maksud dia lebih suka. Kalau suka je orang Arab kata hubbu. Hubbu maksud dia ialah suka. Kalau tambah hamzah, ahabu maksud dia lebih suka. Kalau saya tukar hamzah ni bagi depan, saya kata uhibbu. Uhibbu makna dia saya suka. Uhibbuka, saya suka kau. Baik, uhibbu saya suka. Kalau hubbu tak ada hamzah, hubbu maksudnya suka. Kalau ada hamzah, hamzah baris atas, ahabbu maksud dia lebih suka. Kat sini aku ni tak ada dalam perkataan ni ya. Aku ni daripada huruf ya ni. Ya ni maksud dia ialah aku. Baik, yang ahabbu ni dia isim tafdil. Isim tafdil ni isim tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Baik, terjemahan dia, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Baik, sedikit penjelasan tentang ayat ni. Ayat ni ialah perintah supaya pakai tutup muka semua sekali. Kenapa kena tutup muka semua sekali? Sebab nak bagi mudah dikenal. Mudah kenal dengan siapa ni? Mudah kenal dengan hamba. Dulu zaman orang Arab dahulu, manusia ni sebahagiannya ada yang jadi hamba kepada manusia yang lain. Baik, ada manusia yang jadi hamba kepada manusia lain. Dan dari kalangan hamba tu wanita-wanita. Dan wanita yang hamba ni selalu kena kacau. Jadi untuk mengelakkan yang bukan hamba, wanita merdeka daripada kena kacau, maka mereka kena tunjukkan mereka ni berbeza dari hamba. Bagaimana? Melalui pemakaian. Bagaimana pemakaian mereka? Ditutup muka semua sekali. Baik, ini menurut pandangan ahli tafsir, boleh rujuk dalam buku tafsir lah ya. Baik, mari kita bincangkan topik bahasa Arab kita tadi, iaitu isim tafdil. Baik, dalam ayat ini isim tafdilnya ialah perkataan lebih mudah. Baik, kita nak cari dalam ayat yang bahasa Arab ni, mana satukah isim tafdil. Baik, kalau saya kata azwaj, ada hamzah kan, huruf kedua mati, tapi dia ni bukan isim tafdil sebab ada alif. Kalau isim tafdil tambah hamzah kat depan, tak ada tambah alif kat tengah. Baik, azwaj ni maksud dia isteri-isteri. Baik, yang ni bukan isim tafdil. Sebab apa? Sebab dia ada tambah alif kat tengah ni. Baik, yang isim tafdil dekat dalam ayat ini ialah perkataan adna. Baik, adna ni dia ada tambah hamzah kat depan, huruf kedua mati, huruf ketiga baris atas. Baik, pattern dia sama dengan af'alu. Pattern dia sama dengan af'alu, cuma hujung tak sama ni. Sepatutnya hujung baris depan, tapi ya ni huruf sakit, maka tak boleh letak baris. Tapi dia tetap isim tafdil, maka terjemahan dia kena tambah perkataan lebih. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Baik, mari lihat terjemahan dia. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab?
Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang kafir musyrikin Mekah bahawa mereka tu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ni Allah suruh memperhatikan orang-orang ahli kitab. Bila sebut ahli kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasrani lah. Baik, ayat ni merujuk kepada orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah ni, mereka ni sebenarnya tahu Nabi Muhammad tu Nabi. Mereka tahu bahawa Nabi Muhammad bawa ajaran yang benar, tapi kerana atas kepentingan tertentu, mereka kata Nabi tak betul pula. Lepas tu mereka kata orang Arab musyrikin Quraisy yang sembah berhala tu lagi betul pada Nabi. Sedangkan mereka tahu orang Arab musyrikin Quraisy tu jelas-jelas salah, sembah patung, sembah berhala. Tapi atas kepentingan tertentu, mereka kata orang Arab yang sembah berhala tu betul, Nabi salah pula. Mudah-mudahan kita tak jadilah macam orang Yahudi tu yang mengubah fakta, mengubah pegangan ikut sesuka hati, mengikut hawa nafsu, mengikut kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, tengok kat situ perkataan ahda. Baik, perkataan ahda, terjemahan dia lebih benar, lebih mendapat petunjuk. Baik, perkataan petunjuk dalam bahasa Arab, perkataan petunjuk dalam bahasa Arab hidayah. Hidayah petunjuk. Kalau ahda maksudnya lebih petunjuk, lebih mendapat petunjuk, lebih benar. Baik, kenapa ada perkataan lebih? Sebab ada penambahan huruf hamzah dekat depan ni. Baik, pattern ahda tu sama dengan af'alu. Kita anggap sama sebab ada hamzah, huruf kedua mati, hujung dia ni sepatutnya baik depan, sepatutnya baik depan, tapi hujung dia huruf sakit, maka tak boleh letak baris. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Terjemahannya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Baik, kita nak cari dalam ayat ini isim tafdil. Kalau tengok terjemahan, isim tafdil kena ada perkataan lebih, tapi kat sini tak ada yang ada perkataan lebih. Baik, mari tengok dalam ayat yang Arab ni. Kita nak cari isim tafdil. Tadi dekat terjemahan tak jumpa ayat, dalam ayat ni kita tak jumpa perkataan lebih. Jadi kita cari yang dalam bahasa Arabnya. Nak cari dalam bahasa Arab, isim tafdil ni ialah isim yang pattern dia af'alu. Pattern af'alu tu maksudnya ialah isim tu ada hamzah kat depan. Baik, yang ada hamzah kat depan kat sini ialah perkataan ahsana. Baik, ahsana ni dia sama pattern dengan af'alu. Sama sebab depan dia ada hamzah. Hamzah ni huruf tambahan. Okay, asalnya hamzah ni tak ada. Asalnya Hasan. Hasan maksudnya baik. Hasan maknanya baik. Kalau tambah hamzah maksudnya lebih baik. Tapi kat sini terjemahan dia bukan lebih, terjemahannya ditulis paling baik. Kenapa terjemahannya bertukar jadi paling pula? Asalnya lebih baik, kerana kat sini isim tafdil ni dia jadi mudhaf. Kalau isim tafdil dia jadi mudhaf, selepas dia mudhaf ilaih, isim tafdil ni dia punya terjemahan dia biasanya akan jadi paling. Kalau isim tafdil ni bukan mudhaf, terjemahannya lebih. Tapi kalau dia jadi mudhaf, terjemahan dia akan jadi paling. Baik, kalau orang Inggeris kalau dia nak kata lebih besar, big tukar jadi bigger. Lebih tambah ER. Perkataan lebih tambah ER. Kalau paling, orang Inggeris kata biggest. Orang Inggeris kata untuk perkataan paling kena tambah huruf lain, bukan ER, huruf EST. Baik, orang Inggeris kata kalau lebih tambah ER, kalau paling tambah EST. Contohnya smaller lebih kecil, kalau smallest paling kecil. Baik, orang Inggeris kata ER lain, EST lain.
Tapi orang Arab kata kalau perkataan lebih tambah hamzah, perkataan paling pun tambah hamzah juga. Tapi untuk perkataan paling tu kena jadikan dia mudhaf. Kena jadikan dia mudhaf. Kalau saya kata azlamu lebih zalim, saya tambah isim selepas dia. Isim selepas dia mudhaf ilaih. Jadi isim tafdil tu akan jadi mudhaf. Baik, saya kata azlamun nas maksudnya manusia yang paling zalim. Baik, ulang lagi sekali, mudah-mudahan jelas. Baik, kalau saya kata azlamu maksud dia lebih zalim. Kalau saya jadikan azlamu tu mudhaf, saya kata azlamun nas maksud dia manusia. Kat situ azlamu tu jadi mudhaf, maka terjemahannya akan bertukar jadi paling. Azlamun nas maksud dia manusia yang paling zalim. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Terjemahannya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sedikit penjelasan tentang makna ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ni orang yang paling mulia ialah orang yang paling takwa. Baik, Allah tidak kata orang yang paling mulia orang yang kaya. Allah tak kata orang yang paling mulia orang yang banyak kuasa. Allah tak kata orang yang paling mulia orang yang cantik. Orang yang paling mulia ni bukanlah orang yang cantik, tapi orang yang paling takwa. Cantik tu sebenarnya kurniaan Allah sebagai ujian. Harta yang banyak kurniaan Allah sebagai ujian. Kuasa pun ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa tu bukan menandakan orang tu mulia. Yang paling mulia di sisi Allah ialah pada takwanya. Kadar takwanya yang menentukan kadar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tengok, mari kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab tadi semula. Tadi kita bincangkan tentang isim tafdil. Kita kata isim tafdil terjemahan dia kena ada perkataan lebih. Tapi dalam ayat ni tak ada perkataan lebih. Dalam ayat ni ada perkataan paling. Baik, saya kata tadi bahawa isim tafdil kena ada hamzah. Ada dua perkataan yang ada tambah hamzah kat sini, iaitu akrama dengan atqa. Baik, akrama maksud dia ialah paling mulia. Kenapa terjemahannya bukan lebih mulia? Kan isim tafdil terjemahannya kena tambah perkataan lebih. Kenapa kat sini tulis paling pula? Baik, kat sini ditulis perkataan paling sebab isim tafdil ni dia jadi mudhaf. Kat sini ada ganti nama diri melekat kan. Dulu kita dah belajar dalam ilmu nahwu, kalau ganti nama diri melekat